Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Nama saya Muhammad Alifuddin bin Jeffrey, setiausaha kursus di bahagian latihan. Tajuk buku yang akan saya ulas pada hari ini ialah Invincible X, Dr. Sowinsi. Buku ini ditulis oleh Wardah Muhammad. Buku ini mengandungi sebanyak 196 muka surat dan mempunyai 5 bab perjalanan dan strategi pribadi Invincible mendedahkan kisah ringkas Dr. Sowinsi. Dr. Sowinsi seorang wanita yang sangat rajin, bijaksana dan komited untuk membawa diri beliau ke tahap yang lebih tinggi. Kisah ini bermula ketika beliau hanyalah seorang kanak-kanak tetapi seorang pemberontak montel dalam diam. Namun, kanak-kanak ini memilih untuk melakari haluan sendiri yang berbeza. Ikutilah kisah beliau yang mengujakan dan mengagumkan, yang mana beliau dengan beraninya menguji diri sendiri dan akhirnya menjadikan beliau seorang yang mempunyai 7 peranan dan personaliti yang berbeza tetapi saling berkait. Penerbitan pertama mengenai dapatan kajian tesis PhD beliau tentang strategi jenama pribadi selebriti di media sosial dalam talian juga dimuatkan bersama. Terdapat 5 bab yang akan menceritakan tentang perjalanan Dr. Sowinsi. Bab pertama, kisah tentang pendidikan. Topi pendidikan ialah satu topi tertua yang pernah dimiliki dan merupakan satu topi yang telah beliau sempurnakan tanpa mengira kesukaran yang ditempuhi. Topi ini adalah asas kepada semua topi lain dan juga merupakan alat terpenting bagi beliau untuk menganalisis semua perkara yang berlaku pada masa dahulu dan yang sedang berlaku pada masa ini. Beliau dilahirkan pada 26 Oktober 1985 dengan sebuah keluarga tradisional dengan ibu bapa beliau yang sibuk membina kerjaya mereka. Bidang seni seperti lukisan, balet dan piano adalah kegemaran beliau. Pada setiap ujung minggu, beliau akan menghadiri kelas-kelas tersebut. Menyedari bahawa untuk menjadi yang terbaik, beliau perlu berusaha lebih dari 10 kali ganda berbanding rakan-rakan lain untuk mendapatkan kepuasan yang sama. Beliau juga tidak fasih berbahasa Inggeris dan semuanya perlu diterjemahkan daripada bahasa Cina kepada bahasa Melayu. Beliau telah memberikan yang terbaik dalam SPM iaitu telah mendapat 7A 2B. Selepas itu, demi cabaran, beliau telah memilih untuk menyambung pengajian ijazah dalam undang-undang. Bab kedua pula menceritakan tentang pertandingan Ratu Cantik yang telah beliau ikuti. Semasa di college, beliau merupakan seorang gadis yang tertinggi dalam kelas. Kerana itu, beliau sentiasa nampak membongkok seperti Hulk dan dari segi penampilan. Untuk sekian kali, akhirnya beliau berjaya ke pusingan akhir pertandingan Miss World Oriental World Selangor 2003. Dan nama beliau terus melonjak naik tangga kejayaan apabila berada di peringkat akhir pertandingan Miss World Malaysia Intercontinental 2004. Beliau memenangi tempat naib Johan dan menerima 2 anugerah sembingan. Bab ketiga pula menceritakan tentang artis rakaman. Beliau mula berjinak-jinak dengan muzik sejak berumur 5 tahun dengan bermain piano dan kegairan terhadap seni muzik bermula di sini. Beliau menghabiskan masa antara 7 hingga 8 jam sehari berlatih di rumah. Walaupun beliau teringin untuk memulakan kerjaya dalam bidang seni, suara sebagai penyanyi utama, namun begitu beliau telah bermula dengan menjadi penyanyi suara latar. Bab keempat, Dr. Sowinsi telah menceritakan tentang sidang lakonan yang telah diceburinya. Semasa di college, beliau kerap kali diambil sebagai pelakon tambahan dan menganggap berlakon adalah satu pengalaman yang baru. Beliau kerap mendapat nama jolokan dan kali ini beliau diberi gelaran Ratu Eng atau Ratu Queen. Semakin ramai penonton berbangsa Cina mengelilingi beliau. Dengan penuh keyakinan,
Beliau telah menolak tawaran dan menunggu dengan sabarnya tawaran dari program MasterChef. Beliau mengingatkan diri sendiri sebaik saja melangkah masuk ke program MasterChef, beliau tidak boleh menoleh ke belakang lagi. Dalam bab kelima pula ialah usahawan. Kita dapat belajar sesuatu daripada kegagalan itu dan pengajaran daripadanya akan membantu kita menangani sebarang risiko kegagalan. Jika ada di masa hadapan, ujian yang tersembunyi ada setiap fasa keusahawanan. Binalah kejayaan yang anda impikan kerana itu adalah pencapaian anda yang abadi. Kesimpulannya, hasil daripada peralihan khalayak kepada wadah media sosial, para selebriti, berbagai kaedah baru yang meraih keuntungan daripada penumpuan ini digunakan sepenuhnya oleh para selebriti. Para selebriti dan profesional jenama dalam kaji sedikit ini memberikan pemahaman yang jelas berkenaan kaedah meraih keuntungan daripada nilai media sosial ke pelbagaian nilai kewangan. Sekian, terima kasih.